بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal, untuk sama-sama kita meneruskan daripada surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safa apa khabar? Sihat, alhamdulillah ya. Terus kita bersama Ustaz ya, bersemangat dengan surah Al-Hajj pada hari ini. Semalam sudah pun kita melihat kepada beberapa penerangan tentang bila Nabi inginkan membuat sesuatu, berazam, ada tamanna ya, berazam untuk membuat sesuatu perkara kebaikan, untuk menyeru kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rupa-rupanya ada syaitan yang akan mengganggu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini mengingatkan pada kita di awal surah Al-Hajj bahawa syaitan memang marid, yang membangkang, cuba untuk menjauhkan kita daripada membuat persediaan menuju kepada as-saah, kepada hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila kita berlindung ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap hari, apatah lagi bila kita baca Quran, kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah tentu ianya akan menyebabkan kita dilindungi daripada anasir-anasir cara berfikir yang tidak benar. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita lihat kepada apakah sinopsis ringkasan halaman 339. Pada ayat yang ke-56 kita akan melihat ganjaran bagi orang yang beriman, dan pada ayat yang ke-57 itu bagi orang yang kufur apabila sampai di akhirat nanti ya. Allah jelaskan, semalam kita sudah lihat, disambung lagi pada hari ini. Dan kemudian pada ayat 58 hingga 60 janji Allah untuk memberikan pertolongan, kemenangan dan syurga bagi orang-orang yang berhijrah, yang sanggup untuk berjuang membela diri mereka. Ini yang kita boleh belajar sehingga ayat 60, dan kita akan sambung pada ayat 61, antara tanda bukti kuasa Allah daripada ayat 61 hingga 64 untuk menegaskan kepada kita bahawa Allah berkuasa memberi bantuan kepada mereka sesiapa sahaja yang beriman, yang berhijrah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jom sama-sama kita baca ayat 56 hingga 60, dan kita akan lihat satu persatu insya-Allah, permata demi permata, halaman 339 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah, ketika ini kita sedang berkumpul di mana-mana saja kita berada untuk kita belajar ilmu Al-Quran, kita baca dan kita nak berbincang sama-sama kita dipandu oleh Ustaz Fazrul ayat muka surat ke-339
cukup hebat, cepat dia berubah-ubah. Mungkin itu juga menjadi sebagai satu benda yang sangat menarik untuk sama-sama kita pelajari. Ayat yang ke-56 hingga 60. Jom sama-sama kita baca. Nahawan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 56 hingga 60. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi memimpin bacaan bersama tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang mungkin masih lagi ada yang memilih untuk di PR ya, berada di rumah dan memilih untuk bersama membaca ayat 56 hingga 60 sebentar tadi. Dan apakah yang berlaku, apakah isi daripada ayat 56 yang kita baca sebentar tadi? Sambungan daripada ayat semalam bercakap tentang mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu Taala kerana ada miryah, kerana ada keraguan ya kepada al-Quran, dan mereka itu akan diberikan azab yang baktah ya, secara tiba-tiba, yaumin aqim, pada hari yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan perkara yang seksa yang kekal, aqim. Tetapi pada ayat 56 ini Allah menyatakan kekuasaan pada hari itu ada pada Allah, dia memberi keputusan di antara mereka, maka orang yang beriman dan melakukan kebaikan dalam syurga penuh dengan kenikmatan. Berbanding dengan semalam ayat 55, kita lihat aqim di sini digelar bagi orang yang beriman beramal soleh mendapat jannatin naim. Apa maksud jannatin naim? Kita tahu jannat itu maksudnya syurga ya, bukan satu syurga, banyak syurga tuan-tuan ya. Kalau katakan kita banyak beramal ustaz ya, beriman beramal, solatnya kita jaga, Quran kita jaga, infak kita jaga, membantu orang miskin, kita banyak tempat kita berbuat kebaikan, maka kita diberikan banyak balasan syurga. An-naim ini maksudnya adalah nikmat yang kekal ya, nikmat yang mewah yang kekal. Satu mewah, satu lagi adalah kekal. Berbanding dengan aqim ini adalah satu yang sengsara ya dan kekal ya, yang berpanjangan. Jadi ini adalah penerangan kepada kita tentang hari akhirat.
Al-mulk, kekuasaan pada hari itu adalah hanya pada Allah. Yahkumu bainahum. Menarik perkataan yahkumu bainahum ini, kerana apa? Kerana yang menghukumnya, yang menjadi hakim di kalangan mereka adalah siapa? Hanya Allah. Kalau katakan kita hakim sama manusia, ustaz ya, hakim sama manusia ni kadang-kadang bila hakim itu diberi sesuatu di bawah meja, hakim tersebut mungkin akan tak berapa tepat dia punya penilaiannya. Betul. Ya, orang tak puas hati pasal dia pun sendiri pun ada buat masalah contohnya. Tetapi pada hari itu tak ada siapa yang mempertikaikan hakimnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga kan dia rasakan bahawa dia deserve, dia layak kalau katakan diberi hukuman kerana sudah melihat segala bukti-bukti yang Allah bawakan kepada mereka yang kufur, yang mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat 57 Allah menyatakan bagi orang yang kufur bagaimana? Yang kufur, yang mendustakan ayat-ayat kami, faulaika lahum adzabun muhin. Ada di sini ustaz ya istilahnya faulaika, ya, bukan ulaika. Kalau dalam surah Al-Baqarah tu biasa kan bila kita baca ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika, terus dia ulaika, mereka. Tetapi di sini ada faulaika, ya, fa di situ sebenarnya memberi clue kepada kita bahawa Allah tidak terus memberi azab yang menghinakan. Allah beri peluang kepada orang yang mendustakan, orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, yang melawan nabi, yang menghalang nabi daripada masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah haj, ya, ketika nabi balik kampung, ketika nabi kembali balik kepada Mekah. Jadi faulaika itu sebenarnya adalah harapan, ya, kepada orang yang pernah kufur, pernah mendustakan ayat Allah, ada peluang lagi untuk Allah tidak memberi azab. Tetapi kalau tidak guna peluang tersebut, siapa yang guna peluang tersebut? Salah satunya Abu Sufyan, Ustaz. Ya, 13 tahun di Mekah itu lawan Nabi, Badar lawan Nabi, Uhud lawan lagi. Tapi pada tahun 8 Hijrah ketika Fathu Mekah, Abu Sufyan masuk Islam, ya, bertaubat, dimaafkan, nak menunjukkan bahawa azab yang Allah ancam ini Allah gunakan fa dekat situ memberi peluang kepada semua di kalangan kita kalau kita pernah menunjukkan kekufuran ataupun mendustakan ayat Allah Subhanahu Taala. Tapi kena guna peluang yang ada. Ayat 58 adalah satu pujian yang khusus kepada mereka yang berhijrah pada jalan Allah. Kita baca sekali lagi ayat 58 ini, di mana ada di kalangan sahabat yang menyatakan, ustaz ya, bila mereka ini berhijrah, mereka ini berperang, mereka ini dimuliakan. Bila mereka berhijrah tapi mati biasa-biasa, ya, bukan mati di medan perang, mereka kata oh yang ini tidak dimuliakan, tidak mulia sebagaimana orang yang syahid di medan perang. Tapi apakah komentar ayat 58? Rupa-rupanya pendapat sahabat itu tidak berapa tepat. Mereka yang berhijrah pada jalan Allah terbunuh di medan perang ataupun mati di atas katil seperti Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid di atas katil, ustaz ya. Berperang tapi rupanya ingatkan syahid di atas katil saja, menghembuskan nafas terakhir. Rupanya Allah masih lagi beri ganjaran. Ayat 58 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah. Menjawab soalan saya tadi, sebelum kita bersiaran Ustaz Fas, saya tanya Ustaz Fas macam mana ayat 57, walladzina kafaru kadzabu biayatina faula, ada fa situ sebab ada ayat dalam surah Baqarah walladzina kafaru kadzabu biayatina ulaika ashabun nar, terus yang ada fa. Okey, jawab. Masyaallah. Baik Ustaz Fas, masih ayat 58, jom sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana
orang yang berhijrah ke jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, sesungguhnya Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik dan syurga, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Ayat ini amat mantap Ustaz ya, memberi semangat kepada para sahabat dan juga kepada kita sebenarnya apabila Allah menyatakan, Allah spesifikkan lagi kalau katakan di dalam ayat yang ke-56 bercakap tentang beriman beramal soleh. Selalu kita jumpa di dalam al-Quran. Tetapi ayat 58 Allah memberi penekanan kepada mereka yang berhijrah fi sabilillah. Syaratnya ialah berhijrah kerana jalan Allah, bukan kerana berhijrah nak cari duit Ustaz ya. Berhijrah kerana wanita ke, kerana suami, kerana apa, berhijrah macam itu tak kisah. Tak dikira. Dia berhijrah ini kerana fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah, menyelamatkan akidah iman ya, untuk mendapatkan keadaan hidup untuk beribadah yang lebih baik. Ya, yang terpaksa meninggalkan apa? Meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, seperti muhajirin daripada Mekah. Mereka orang-orang yang ada keluarga, mereka ada bisnes, mereka ada macam-macam di Mekah itu, tetapi mereka sanggup untuk berhijrah fi sabilillah kerana nak menjaga iman. Maka Allah cakap apa? Thumma qutilu aw matu. Di sini menjelaskan kalau mereka itu terbunuh di medan perang ataupun mereka meninggal, wafat di atas katil, sakit dan sebagainya, maka mereka dua-dua ya, bukan hanya disyahid di medan perang sahaja, asalkan tuan-tuan kita berhijrah dalam hidup kita. Contohnya, kita berhijrah tempat kerja, kita berhijrah daripada kawan yang tidak bagus. Kita berhijrah tempat kerja tu pasal di tempat kerja tu ada jual arak ya. Ada pendapat orang kata arak ni Ustaz ya, ada pendapat daripada seorang yang tak fahamlah tentang konsep arak ni. Dia kata orang Islam ni tak boleh minum arak je, tapi pegang arak, jual arak, bisnes arak, okey, ini peluang pendapatan. Ini pendapat daripada orang bukan Islam yang tak faham, tapi orang Islam pun ada yang tak faham juga. Yang kita harapkan kita faham bahawa sebenarnya kita tak nak kita berhijrah daripada tempat kerja yang tidak halal, bercampur baur. Kita tahu bahawa di situ ada gaji yang banyak, peluang pendapatan, tetapi akhirnya kita sanggup berhijrah, sama ada terbunuh di medan perang ya, dalam konteks orang-orang muhajirin, ataupun mati biasa. Allah kata la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Allah pasti akan memberi rezeki yang luas dengan rezeki yang terbaik. Dan bercakap tentang rezeki ini menarik pasal biasa orang cakap Ustaz ya, rezeki dapat duit banyak, betul, kereta besar ya, rumah besar ya, kalau boleh sekarang ni nak main saham lah apa sebagainya, kerana orang bimbang tentang rezeki. Tetapi dalam ayat 58 ini salah satu perspektifnya, rezeki bukan sekadar di sini Ustaz. Rugi kalau kita ni bangun tengah malam ya untuk cari rezeki di dunia sahaja. Tetapi di sini Allah menyatakan rezeki itu mesti kita fikir sampai ke akhirat nanti. Jannatin Naim, ke tempat yang penuh selesa berpanjangan. Kalau tidak apa jadi? Kita mungkin dapat rezeki di sini ya, tetapi kerana tidak jaga agama, tidak berjuang, akhirnya tidak dapat rezeki yang baik daripada Allah bila sampai di akhirat nanti. Maksudnya rezeki kita hanya di dunia saja. Fikir pening-pening kepala, kerja pagi petang siang malam, rupanya rezeki di dunia sahaja. Rugi. Kita mesti pastikan ianya membawa sampai di akhirat. Dan di hujung itu Allah cakap wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Pasal apa? Orang kita ada kawan-kawan sahabat Ustaz ya, meninggal, mereka banyak jasa kepada negara, kepada masyarakat. 2-3 hari, 2-3 minggu orang lupa Ustaz. Ya. Orang tak ada dah cakap kalau bahasa dia baru meninggal tu dia banyak bantu saya. Bagi 2-3 hari je. Dan kita pun sama juga Ustaz ya. Nanti satu hari nanti kita pergi, 2-3 hari, 2-3 minggu lepas tu padamlah nama. Orang akan move on lagi. Tetapi siapakah yang tidak mensia-siakan menghargai kepada orang yang berjuang berhijrah di jalan Allah? Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Allah tidak pernah putus untuk menghargai, malah terus memberi rezeki panjang sampai ke akhirat nanti. Jadi la yudkhilannahum mudkhalan yardawna. Satu perkara yang menarik bila nak masuk syurga Ustaz ya. Yeah. Belum masuk lagi dah. Mudkhalan sahaja yardawna. Dia sampai pintu pagar ya, nak masuk ke syurga itu saja rasa macam ya Allah, ini bestnya baru masuk pintu pagar. Masya-Allah. Mudkhalan ya. Dan tempat yang menyenangkan. Wa innallaha la'alimun halim. Sesungguhnya Allah ini adalah amat mengetahui, Allah ini adalah halim. Pasal sebenarnya Ustaz ya, mudkhalan ini orang-orang di Mekah itu, di Madinah, dia nak masuk ke Mekah tak boleh masuk.
dekat Hudaibiyah tu kan, tak boleh masuk. Mereka kecewa sangat. Mereka kecewa tak dapat masuk. Umar dah nak libas dia ni kan. Apa kita ni tak benar ke ya Rasulullah? Umar bertanya kepada Rasulullah di pintu masuk nak pergi masuk ke Mekah. Tetapi kerana mereka taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka di pintu gerbang nak masuk Mekah balik kampung ni. Bayangkan ustaz ya, saya nak pergi balik Bido ya, pintu gerbang ataupun katakanlah daripada Selangor nak masuk ke Perak, kena tahan polis. Get out. Balik, patah balik. Tak boleh, terrentas negeri kan. Itu amat mengecewakan, tapi Allah cakap, Allah pujuk dengan perkataan la alim ya. Allah ini amat mengetahui apa perasaan yang ada. Halim, Allah ini amat penyantun, Allah memang kesian, Allah memahami perkara ini, tetapi Allah juga amat penyantun. Halim ini lebih tinggi daripada sabar ustaz ya, menyebabkan bagi sahabat yang bersabar dengan Karenah tidak boleh masuk ke pintu gerbang Mekah, nanti kamu akan dapat masuk ke mudkhalan yardaunah. Kerana apa? Kamu berjuang dan masih lagi ikut kepada perkataan daripada Allah dan arahan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan hajara, berhijrah, 31 kali disebut dalam al-Quran. Satu perkataan yang sudah pun masuk dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu, hijrah. Hijrah yang dimaksudkan di sini bukan sekadar berpindah daripada fizikal, tetapi hijrahnya itu adalah kerana perjuangan membantu Nabi untuk memastikan agama iman itu dapat dijaga. Kalau tuan-tuan berhijrah cari hidup ya, mungkin ada yang sibuk sangat kerja tapi memilih kerja yang menyebabkan saya boleh solat pada masanya, saya boleh baca Quran, saya boleh berkawan dengan orang yang baik. Rupa-rupanya Allah kata perjuangan itu, sama ada perjuangan itu sampai ke medan perang ya, ataupun mati di atas katil, Allah tetap akan menghargai. Allah memberi anugerah ya. Kita mungkin tak dapat datukship ya, mungkin tak dapat anugerah ustaznya, dapat Tan Sri dan sebagainya, tetapi Allah akan terus memberi kepada kita dan kita amat suka yardaunahu, yang mereka menyenanginya. Pasal apa? Pasal mereka tetap ya, hati kita beremuk rendam di atas muka bumi ini kerana menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hijrah, dan kita lihat apa lagi perkara yang perlu dibuat bila dah berhijrah ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع Demikianlah kerana Allah berkuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah sambungan ayat yang akan dibacakan sebentar nanti untuk bahagian yang kedua ini, insya-Allah. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah terus ceria dan setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Baik, kita nak mengaji sikit tajwid pada hari ini dalam perbahasan berkenaan dengan hukum at-tafkhim dan at-tarqiq ataupun hukum tebal dan nipis.
dalam Al-Quranul Karim. Maka hari ini kita nak bahaskan tentang pecahan daripada tiga tadi tu. Itulah huruf tebal sentiasa, ada huruf kadang-kadang tebal dan kadang-kadang nipis, dan ada huruf sentiasa nipis. Hari ini huruf tebal sentiasa. Maknanya huruf ini sentiasa tebal. Mana-mana keadaan pun tetap tebal. Baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, mati ke, disebut sebagai huruf tebal sentiasa. Daiman mufakham. Okey. Ia dikenali sebagai huruf-huruf isti'la. Kalau sahabat-sahabat dahulu ingat, kita belajar sifat huruf, ada sifat disebut sebagai isti'la. Ada 7 huruf isti'la yang terhimpun dalam rangkai kata khussa daghtin qil. Khussa daghtin qil. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan juga dha. Maka 7 huruf ini adalah huruf yang sentiasa tebal. Tengok contoh dia. As-sadiqin, as-sadiqin, fi dhalal, fi dad, al-qanitin, qa, ghain, al-ghari, al-ghar, al-khashi'ina pada huruf kha. Huruf ta wa ta'ifah. Huruf dha al-zalimina. 7 huruf ini dalam Quran yang ada 29 huruf itu, 7 huruf adalah huruf yang sentiasa tebal. Maknanya apa-apa keadaan pun dia sentiasa tebal. Baris atas ke, baris bawah ke, baris depan, dia tetap dibaca dengan at-tafkhim. Okey, 7 huruf ini. Dan insya-Allah kita akan bahaskan kemudian apakah huruf yang kadang-kadang tebal dan kadang-kadang nipis. Itu gantung pada keadaan. Dan ada juga yang ketiga, huruf yang sentiasa nipis. Baik, wallahu a'lam. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ustaz Tirmizi berkongsi tentang tebal nipis tadi Ustaz ya, dari segi cara bacaan, dan insya-Allah moga-moga itu menambahkan lagi pengetahuan kita dan mudahlah Ustaz ya ketika membaca itu, bukan tebal nipis tu main main pilih sendiri-sendiri je Ustaz kan. Ya, pasal kadang-kadang saya ada juga bila dengar orang Arab bercakap kan, kadang-kadang kalau daripada Maghribi ke dia ada dia cuba menebalkan benda yang nipis ya, ataupun kalau perkataan yang saya pernah dengar, kalau perkataan dha tu dia cuba untuk menipiskan kadang-kadang kan. Pasal dia cuba bermain dengan antara zal dengan dha dengan huruf zai ya. Itu bercakap harian, tetapi bila baca Quran pun ada dia termasuk juga kan. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi sikit macam mana nak memastikan perkara itu dapat dikawal. Jangan kita kadang-kadang pasal nak rasa macam nak nipis mana yang tebal ya, nak mudah baca, macam mana tu? Betul. Ni kalau kita kata masalah utama pada orang Arab sendirilah. Sebab bila dia ada banyak lidah dia, ni Maghribi macam ni, Syam macam ni, bahasa-bahasa pasar kampung dia orang tu, dia orang dah ubah, bukan yang asli fushah tu, bahasa rasmi tu. Maka bila baca Quran dia terbawa bahasa lorak percakapan. Kan maka itu juga menjadi satu kesalahan walaupun orang Arab bila baca Al-Quran dia mesti memastikan untuk menyebut huruf dengan betul, tepat sebagaimana yang bahasa Arab yang tulen lah, kita kata yang tulen. Kalau huruf yang nipis-nipis, dan kadang-kadang biasalah disebut kalau kita kata macam macam al-atfal kan, atfal nipis fa tu, tapi dia biasa atfal dia tebal kan, betul kan. Kalau macam huruf ghain, gha tebal, tapi kalau bahasa bercakap, kalau huruf kha contoh, ana bi khair tapi kalau kita cakap ana bi khair, dia bergelak kita ikut bahasa cakap Al-Quran. Lebih tepat. Tapi dah bahasa bercakapan dia bi khair. Sedangkan kha bila baris atas memang huruf kalau kita baca tadi sentiasa tebal. Jadi bila baca Quran kadang-kadang mereka terbawa. Kha dari kha. Bukhari, al-Imam Bukhari. Sepatut Bukhari kalau ikut Quran lah. Tapi cakap okey dah, bila baca Quran nak transfer mesti kena ikut. Ya, betul ya. Jadi perkara ini sebagai panduan penting juga, pasal saya perasan perkara ini kan terbawa-bawa, dan kadang-kadang kita boleh baca dan kemudian tadilah bila bercakap kita bi khair kan, bukannya bi khair. Kalau tidak digelak kita macam orang
apa pergi ke Kelantan tapi kita cakap bahasa baku ketika nak tempah apa nasi kerabu tu, orang pun akan rasa macam pelik sangat orang KL ni contohnya kan. Jadi kita bukan pasal KL ke tak KL, tetapi kerana bacaan yang lahjah yang sebenar-benarnya, itulah tujuan. Jangan harga jadi mahal pula. Lepas tu jadi mahal. Orang KL jadi mahal, masya-Allah. Jadi kita belajar tajwid ini adalah untuk kita memastikan kita baca ya dengan tepat seperti mana yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi kita akan meneruskan halaman 339 ayat yang ke-61 ya, tapi ayat yang ke-60 yang sudah kita baca sebentar tadi, zalika ya, dalam surah ini ada banyak perkataan zalika ustaz ya. Zalika kemudian masuk kepada waman aqaba bimithli ma uqiba bihi ya. Apa maksud zalika ini? Zalika ini adalah satu penekanan daripada Allah Subhanahu taala ya. Lebih kurang Allah bertanya kepada kita, dengar tak ya, faham tak apa yang telah disampaikan. Kerana apa? Kerana hati manusia ini perlu diulang-ulang ya, perlu disahkan. Betul tak, kamu dah faham tak bahawa pada ayat 58 59 mereka yang berhijrah akan dibantu ataupun akan diberi ganjaran yang setimpal dengan apa yang dibuat, malah lebih daripada apa yang mereka tinggalkan. Kerana apa? Berhijrah itu kena tinggalkan keluarga, bisnes, duit, rumah dan sebagainya. Bukan mudah. Seperti mana tuan-tuan kalau ingin berhijrah cara kehidupan, kita dah biasa mungkin ya bersama dengan kawan-kawan yang huha-huha, tapi kita terpaksa tinggalkan kerana hijrah fi sabilillah. Dan perkara yang sama ketika dibawakan tentang perjuangan hijrah ini pada ayat 60 itu, waman aqaba ya, siapa yang membalas seimbang dengan apa yang ada. Maksudnya apa? Orang Quraisy mereka itu menyerang kepada Nabi ya. Kalau sampai di Madinah diizinkan, kita dah baca pada halaman 337, diizinkan berperang, hanya boleh balas setimpal sahaja, tidak boleh sampai merobohkan, merosakkan orang yang tidak terlibat dengan perang. Itu syarat dalam Islam. Kita bukan berperang menyerang, tetapi membalas kerana diserang. Tetapi apa yang berlaku bila kita berperang, thumma bughiya alaih ya, orang Quraisy ataupun musuh dia akan bugha, dia akan serang lagi. Kalau dia serang lagi dengan menzalimi, menganiaya kepada orang Islam, Allah menjanjikan apa? Pasti Allah beri pertolongan. Ya. Bila Allah dah janji pertolongan ini tuan-tuan, walaupun orang Islam tidak cukup alat peperangan pada Badar, tidak cukup alat ketika di tempat-tempat lain kerana musuh lebih ramai, Allah dah kata pasti Allah akan bantu. Dan menarik di hujung itu, Allah amat memaaf dan juga mengampunkan. Tiba-tiba ustaz ya, macam tiba-tiba ayat pasal perang, di hujung itu sesungguhnya Allah Maha memaafkan, Maha mengampunkan. Rupa-rupanya apa maksudnya? Kalau boleh maafkan lagi bagus. Ya, tidak perlu berperang. Dan itu yang berlaku pada peristiwa Fathu Mekah. Nabi tidak menumpahkan setitis darah pun. Nak perang boleh sebenarnya, nak pergi pancung kepada semua orang-orang musyrik yang ada, tetapi kerana Islam bukan agama teroris. Ya, Islam kalau boleh maafkan. Abu Sufyan yang dah lawan selama ini pun boleh dimaafkan. Dan lebih daripada itu apa? Kalau katakan ketika Islam sudah masuk dan Abu Sufyan masuk Islam, jangan rasa bersalah untuk masuk Islam. Pasal ada pula kata ini dia masuk Islam ni pasal dia takut dengan kita ni, dia nak ambil kesempatan. No. Okay. Dalam Islam ialah memaafkan, mengampunkan, melangkau daripada kita membalas dendam kepada orang yang pernah menyakitkan hati, perasaan kita. Inilah yang Allah sampaikan, dan selepas ini kita akan berjumpa lagi perkataan zalika. Kita teruskan ayat 61 hingga ayat 64. Silakan Ustaz. Auzubillahi ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 61 hingga ayat 64 untuk menyambung lagi. Kali ini bertemu lagi perkataan zalika Ustaz ya. Zalika, faham tak? Faham tak bahawa apa yang telah disampaikan tadi, bahawa Allah menolong, pasti menolong kepada orang yang diserang ya, kepada orang Islam yang diserang, yang dianiaya, dan mereka balas dengan sekadarnya. Tetapi lepas itu musuh menyerang dengan lebih kejam lagi, Allah akan membantu ya. Tetapi orang Islam bukanlah orang yang akan menyerang orang, menghancurkan sesuatu tempat ataupun merobohkan bangunan tempat beribadah. Itu bukan orang Islam, itu bukan orang Islam ya. Kerana dalam Islam peperangan ada disiplin Ustaz ya, ada disiplin. Di sini menjelaskan bahawa Islam bukan agama teroris ya. Perkataan aqaba pada ayat 60 yang kita baca awal tadi menunjukkan kita bila diserang sahaja baru kita boleh kita melindungi dirilah. Kita kenalah lindungi diri. Orang pencuri masuk rumah kan, takkan kita tengok dia silakan kan, tak report polis, tidak pergi kejar dia dan sebagainya. Itu adalah orang yang pengecut ya, bukan orang yang ada jati diri. Maka pada ayat yang ke-61 Allah sambung lagi ya, dan ia seperti tiba-tiba juga ni, zalika bi annallaha yulijul laila fin nahar. Allah cerita pasal Allah memasukkan malam kepada siang. Mengapa pula tiba-tiba malam siang? Nak ceritanya apa? Nak ceritanya bahawa Allah lah berkuasa untuk menukar musim ya, menukar daripada pagi, daripada malam ke siang, siang ke malam. Ini yang kita lihat pagi-pagi pada waktu subuh, kalau kita ada kesempatan tengok ya, kehebatan kebesaran Allah yang kita boleh tengok. Dan apa kaitan dengan ayat sebelum tadi? Pertolongan Allah. Maksudnya Allah yang berkuasa untuk memasukkan malam kepada siang, pertukaran malam dan siang ke malam ini. Orang Islam yang berada dalam keadaan gelap, dalam keadaan ditindas, sebenarnya Allah boleh jadikan ia seperti siang yang terang, cahayanya menang. Allah boleh masukkan, Allah boleh jadikan orang Islam begitu. Dalam masa yang sama ialah orang Islam yang sudah menang, Allah boleh kalahkan. Ya, Allah boleh kalahkan. Mengapa Allah kalahkan? Kerana ada di kalangan orang Islam yang tidak mendapat pertolongan daripada Allah. Kita dah belajar tadi pada ayat yang ke-60 apa syarat pertolongan daripada Allah. Kerana kita berjuang di jalan Allah, hijrah, dan kemudian ada orang serang kita, balas balik, kita nak menaikkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perjuangan baru Allah bantu. Tapi kalau katakan kita tak berjuang ya, orang Islam ya Ustaz ya, kalau orang cakap negara Islam ni mundur, tidak maju pasal orang Islam sendiri tak baca Quran ke, tak faham Quran ke, tak nak belajar ke, itu dia punya pasal ya. Ramai je orang yang mundur kerana dia tak buat apa yang tu. Tetapi kalau katakan orang Islam betul-betul baca Quran dan berjuang dengan apa yang ada, Allah tidak akan tinggalkan. Allah tidak akan tinggalkan, dan Allah akan membawa orang Islam daripada al-lail menuju kepada an-nahar. Daripada gelap, tak berapa terang, tak berapa maju, Allah boleh majukan. Wa annallaha sami'un basir. Allah ini amat mendengar, Allah ini amat melihat. Kerana itu Allah tahu apa yang berlaku kepada umat Islam sekarang ini. Kita perlu mencari cahaya untuk kembali menjadi nahar. Apa cahaya tersebut? Quran Ustaz. Ya, pasal kita tahu bahawa Quran sudah lama umat Islam ya, paling kurang pun 100 tahun yang lepas, 1924 Quran ini adalah diketepikan ya, telah diketepikan. Dia mungkin dibaca ya, dibenarkan baca. Kalau di Malaysia ni alhamdulillah 60 tahun yang lepas, 70 tahun yang lepas boleh baca. Tetapi cahayanya itu tidak dicari ya, sehingga orang tak faham dan tidak berjuang, maka Allah tidak membantu. Pada ayat yang ke-62 disambung lagi, zalika. Semua ini adalah untuk menunjukkan Allah lah yang sebenar-benarnya yang benar, al-haq.
wa annama yad'una min dunihi wal batil. Selain daripada perjuangan menyeru kepada selain daripada Allah adalah batil. Ya, kalau kita berjuang kerana politik ke, kerana bisnes ke, kerana apa sahaja, kalau tidak nak menaikkan nama Allah, maka Allah tak bantu. Buatlah macam mana sekalipun, ya. Dan Allah menyatakan di hujung itu, wa annallaha huwal aliyyul kabir, Allah Maha tinggi, Allah yang maha besar. Dan itulah sebabnya mengapa dalam kehidupan kita ini salah satu tanda perjuangan umat Islam, ya, dalam apa-apa, tuan-tuan, dalam bisnes, dalam politik, dalam tempat kerja, nak tahu bahawa kita ini sedang berjuang ke jalan Allah atau tidak, takbir berlaku, Ustaz. Solat, ya, sebabnya solat ada takbir, kalau raya pun ada takbir, pasal sebenarnya kita nak menaikkan nama Allah, bukannya nak menaikkan nama kita. Bukan kerana nak naikkan nama kumpulan kita. Itu bukan tujuan yang akan mendapat pertolongan daripada Allah. Ayat 63 kita baca sekali lagi. Allah masih lagi suruh kita tengok kepada langit yang menurunkan air dan menjadikan fotosintesis. Apa kaitan? Sekali lagi kita baca dahulu ayat 63. Masya-Allah. Jom kita sambung pada ayat 63. Ayat-ayat yang berkait dengan bagaimana langit dan air dan sebagainya. Masya-Allah, cukup bila diberi pencerahan dari sudut apa yang kita guna pada setiap hari ini. Mudah-mudahan menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita, insya-Allah. Ayat 63, jom. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarratan inna Allaha latifun khabir. Sallallahu. Tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah menurunkan air hujan daripada langit sehingga bumi menjadi hijau? Berlakunya proses fotosintesis. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Masih lagi berkaitan dengan alam, kita boleh tengok kepada alam saatnya, daripada langit turun hujan dan kemudian suatu tempat yang gersang itu padi, ya, pokok-pokok jadi hijau, ya, fotosintesis berlaku, kita dapat banyak manfaat daripada semua perkara-perkara yang Allah tumbuhkan ini. Apa kaitan dengan perjuangan? Apa kaitan dengan perjuangan? Itu surah Al-Hajj menarik pasal dia membina cara lihat pokok, lihat bunga, kita berjalan, kita tengok hujan, kita tahu ini sebenarnya membawa saya kepada perjuangan agar Allah bantu saya. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Kalau katakan ada yang kata kalau saya berjuang nanti saya bagi duit dan kemudian ada yang sanggup mengorbankan nyawa, akhirnya saya akan mati, kan? Tetapi rupa-rupanya Allah kata Allah turunkan air dan Allah hidupkan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya Allah yang sama boleh menghidupkan kita kembali, ya, di akhirat nanti. Dan kalau katakan tumbuhan itu memberi manfaat, seorang yang berjuang adalah orang yang walaupun mati, ya, syahid, tetapi dia memberi manfaat. Orang lain mungkin hargai dia 3-4 hari, seminggu, tetapi Allah hargainya sepanjang sampai ke akhirat. Dan innallaha latifun khabir, Allah ini amat halus, ya, amat lembut dan juga amat mengetahui apakah yang kita sudah ambil pelajaran daripada fotosintesis pokok-pokok yang ada, amat detail, amat terperinci, Ustaz, ya. Sama dalam kita berjuang, kita kena terperinci untuk memberi manfaat kepada dunia. Hasil daripada apa? Kalau pokok tadi itu dapat daripada langit, ada air, kita dapat daripada langit, dapat wahyu yang akan menjadikan diri kita hijau. Ustaz, ya, hijau tu bukan jadi incredible hulk. Hijau ni maksudnya kita menjadi kalimat syajaratin tayyibah, pokok yang hijau ataupun yang baik, yang mengeluarkan kullahin pada setiap masa makanan ataupun buah-buahan. Ini kita sudah lihat pada surah 14 surah Ibrahim, Allah ulang di surah Al-Hajj agar kita ada minda berjuang. Dan di ayat 64 Allah menyatakan semua ada di langit dan di bumi ini milik Allah, wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Kalau kamu berjuang, sebenarnya Allah tak perlukan kamu. Allah Al-Ghani.
ya. Dan Allah ini Maha terpuji. Kamu berjuang tolong Allah, tak tolong Allah, Allah tetap terpuji, Allah tak perlu kamu memuji. Tetapi kalau kita berjuang tuan-tuan, kita dekat dengan Allah yang Ghani, kita akan jadi orang yang kaya. Kita dekat dengan Al-Hamid, nama kita akan dipuji. Kalau manusia tak puji, tetapi Allah memberitahu pada para malaikat, teruskan kita berjuang dalam hidup kita. Membawa dari resolusi kita pada hari ini, halaman 339. Yang pertama, didik diri agar tidak kufur dan mendustakan kebenaran. Yang kedua, yakin dengan pertolongan Allah apabila kita beriman dan beramal soleh dan berjuang. Dan yang ketiga, belajar kehebatan Allah dalam proses fotosintesis yang menghijaukan dunia ini. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka anta a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada kekufuran dan kesyirikan ya Allah, dekatkanlah kami kepada iman ya Allah, penuhkanlah hati-hati kami ini dengan iman ya Allah, jadikanlah hati kami ini bekas untuk kami sentiasa membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkanlah kami dengan kebenaran supaya kami dapat mengikuti kebenaran tersebut ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah diri kami ya Allah, sabarkanlah kami dalam perjuangan ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar, dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berjadikanlah hidup kami ya Allah di dunia dan di hari akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita sama-sama doakan agar Allah mengabulkan doa kita, kita menjadi orang yang seperti tumbuhan hijau yang memberi manfaat kerana mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan dijemput untuk menyumbang, dan insya-Allah kita harapkan dengan sumbangan tuan-tuan itulah perjuangan ya, perjuangan hijrah kita, dan harapnya Allah terus membantu kita di sini sampai di akhirat sana. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok dalam rancangan kita dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Assalamualaikum.